Okey, kelas kita pada malam ini, okey, kita nak membincangkan kertas percubaan dari negeri Perak. Okey, kertas 1. Kita beri tumpuan kepada kertas 1 dahulu. Jom kita tengok soalan-soalan dia. Okey. Uh, Cikgu tak nak mengulang, tapi cikgu rasa memang cikgu kena ulang lah. Okey, iaitu kita kena faham bahawa soalan-soalan telah disusun daripada bab 1, okey, hingga bab 10 tingkatan 4 dan bab 1 tingkatan 5 hingga bab 10 tingkatan 5. Okey, kita tahu susunannya. Ingat soalan-soalan objektif telah disusun untuk soalan 1 hingga soalan 20. Kebiasaannya soalan itu mengikut susunan sejarah tingkatan 4. Dan soalan 21 hingga soalan 40 disusun mengikut bab, okey, tingkatan 5. Okey, baik. So, kita lihat soalan-soalan ini. Contohnya soalan nombor 1. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ingat, gunakan sebaik mungkin pen yang kamu ada, iaitu untuk menjawab soalan objektif, kamu perlu untuk bulatkan keywords yang penting supaya kamu tidak tersalah memilih jawapan. Itu cara dia. Baik. So, maklumat berikut berkaitan ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melaka iaitu kedaulatan. Baik, apakah kepentingan manfaat ciri tersebut kepada Kesultanan Melaka sebagai sebuah kerajaan yang berkuasa di alam Melayu? Apa manfaat dia? Apa kepentingan dia? Iaitu kepentingan dia ialah untuk mendapat pengiktirafan. Okey, untuk mendapat pengiktirafan. Apa itu kedaulatan? Kita tahu okey, kedaulatan itu adalah kita kata kekuasaan yang tertinggi. Kenapa penting kekuasaan yang tertinggi? Supaya orang lain mengiktiraf kita sebagai kekuasaan yang tertinggi. Jadi sebab itu nombor 1 jawapan dia A. Betul, mendapat pengiktirafan. Okey, betul. Bagus, Faiz. Nombor 2. Okey, mengapakah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mewujudkan jawatan Laksamana? Bila ditanya mengapa mewujudkan jawatan Laksamana, sudah tentulah kerana ada tugas kan? Apa tugas dia? Tugas Laksamana. Iaitu adakah melicinkan urusan cukai, mengetuai angkatan tentera, menjaga keselamatan di laut atau mengawal keselamatan dalam negeri. Baik, mungkin ramai yang akan confuse. Okey, kamu boleh letakkan jawapan dalam Zoom chat tetapi cikgu perasan, okey. Baik, ada yang kata jawapannya adalah mungkin A, cikgu. Ada yang kata jawapannya mungkin C, cikgu. Ada jawapannya mungkin B, cikgu. Baik. Fahami betul-betul. Tengok pilihan jawapan. Iaitu kalau yang A, melicinkan urusan cukai di pelabuhan. Laksamana ada kutip cukai ke? Tak ada. Yang melicinkan urusan cukai di pelabuhan itu Shah Bandar, betul. Itu Shah Bandar ya. Jadi dah tentu jawapan A itu adalah salah. Jadi mengetuai angkatan tentera pun bukan. Jadi sebenarnya jawapannya adalah yang mengetuai angkatan tentera ialah raja. Jadi Laksamana jawapannya adalah menjaga keselamatan di laut. Okey. Mengawal keamanan dalam negeri pun dalam negeri. Kalau dalam negeri mengawal keamanan dalam negeri ni, ini adalah Temenggung. Temenggung ya. Temenggung mengawal keamanan dalam negeri. Jadi take note benda tu ya. Laksamana iaitu menjaga keselamatan di laut. Okey. Baik. Jadi itu soalan nombor 2. Nombor 3. Kita lihat di sini. Berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka. Baik. Macam biasa kalau korang ada mana-mana yang soalan yang korang tak faham, boleh tulis. Boleh tulis dalam Zoom chat. Baik. Berdasarkan Undang-Undang Laut Melaka, terdapat pelbagai cukai yang dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Apakah cukai yang dimaksudkan? Cukai kuala, cukai hasil perniagaan, dan cukai perjalanan atau juga cukai diraja.
Jawapannya ialah okey, 3 memang betul. Ya, iaitu cukai perjalanan ni memang ada. Dan satu lagi iaitu cukai hasil perniagaan. Cukai kuala ni, okey, cukai kuala ni merujuk kepada cukai yang dikenakan di kuala-kuala sungai. Apabila orang membawa bahan mentah, okey, dan kemudian okey perlu melalui kawasan untuk bayar cukai di kuala sungai sebelum masuk ke laut. Dan untuk cukai diraja, seingat cikgu tak ada sebenarnya. Harus diingat kadang-kadang pilihan jawapan dia bukan semestinya ada, tak. Kadang-kadang direka-reka je. Kadang-kadang pilihan jawapan tu direka. Bagi kamu confuse. Memang macam tu. Jadi jangan kau percaya sangat. Cukai diraja ada ke Macam ada je. Macam ada tapi tak ada pun. Tak ada pun. Jadi dia memang ditulis untuk confusekan kamu. Okay. Jadi jawapannya nombor 3 adalah C, 2 dan 3. Jadi orang nak datang kat Kuala Lumpur kena bayar cukai lah. Mana ada orang nak datang Kuala Lumpur bayar cukai? Kuala Lumpur, Kuala tu muara sungai bang. Sungai yang nak masuk ke laut, yang sungai nak masuk ke laut tu, itu dipanggil Kuala. Kuala Lumpur tu bukan. Bukan. Okay. Baik, 3 adalah C. Lain. 3 adalah C. Okey, 4. Baik, antara berikut yang manakah peranan rakyat? Okey, peranan rakyat iaitu fungsi rakyat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Apa fungsi dia? Tak semua Kuala Lumpur ada. Okey, berkhidmat sebagai tentera, menjadi pendayung kapal perang, mengetuai utusan ke negara luar. Melampau sungguhlah kalau rakyat mengetuai utusan ke negara luar, melampau sungguhlah kan. Agak-agak lah kan. Dan kemudian peranan rakyat, pengiring pembesar negara. Pengiring, besar betul jawatan rakyat. No. Jadi jawapan dia adalah 1 dan 2 iaitu A. Okey. 1 dan 2 iaitu A. Baik. Kalau kamu perhatikan daripada tadi, soalan 1, 2, 3 dan 4, kebanyakan kamu sebenarnya telah pun mengetahui jawapan itu. Dan kamu terus tanda, betul tak? Sebab apa? Sebab kamu telah melalui soalan ini berulang kali. Jadi, kamu boleh terus. Okey, ini jawapan dia. Iaitu 4 adalah A. Okey. So, perhati-hati hati-hati sebab walaupun teknik tu betul, bagus, tetapi hati-hati. Jangan careless. Ingat, teknik yang kamu guna ni, soalan 1 hingga 4 tadi adalah teknik first impression. Kamu percaya kepada jawapan kamu yang pertama, betul? Teknik first impression. Tapi, hati-hati. Ya. Baik. Soalan yang kelima. Soalan 1 hingga 4 tadi iaitu bab 1. Soalan yang kelima, bila masuk revolusi keagungan, ini dah masuk kepada bab yang kedua. Baik. So, soalannya, apakah kesan revolusi tersebut terhadap sistem pemerintahan di England? Maknanya, apakah kesan revolusi apabila Raja James tu larikan diri, kemudian juga Mary disatkan dengan suami dia William of Orange tu telah pun take over pemerintahan. So, apakah kesannya? Amalan sistem republik, kemerdekaan wilayah jajahan, penghapusan kedaulatan parlimen, atau pemantapan sistem raja berperlembagaan. Jawapannya apa? Jawapannya, mungkin ramai yang confuse. Ramai yang confuse ni. Apa jawapan dia? Kalau, macam cikgu selalu cakap, kalau tak tahu, sila guna teknik tembak. Tembak macam mana cikgu? Macam cikgu ajar kan? Tembak tu iaitu dengan cara apa? Buang dulu 2 pilihan jawapan yang salah. Jom. Start soalan 7 tu. Ya ke? Tak apa. Kita guna skema kita. Jangan risau. Baik. Jom kita tengok. Kesan revolusi tersebut terhadap sistem pemerintahan England. Pengamalan sistem republik macam salah. Apa lagi yang salah? Penghapusan kedaulatan parlimen.
hapuskan parlimen. Itu tak mungkin. Salah. Tinggallah B dengan D. So, teknik yang kedua iaitu apa? Iaitu buang mana yang lebih salah di antara dua tu. So, kemerdekaan wilayah jajahan ataupun pemantapan sistem raja berperlembagaan. So, yang lebih salah adalah B. Ya, kemerdekaan wilayah jajahan. Sebab tak dengar cerita pun dalam tu. Kan? Ya, masih lagi terlalu awal. Kalau katakan tu kemerdekaan Amerika, tapi selepasnya. Ya, selepasnya. Kemerdekaan wilayah jajahan lambat lagi. Jadi, jawapan betul adalah pemantapan sistem raja berperlembagaan. Raja berperlembagaan maksudnya apa? Iaitu raja masih ada, tetapi raja kena ikut perlembagaan. So, nombor 5 adalah D. Ya, betul. Baik, itu cara tembak. Buang 2 pilihan jawapan yang salah, kemudian daripada 2 yang tinggal, buang lagi satu mana yang lebih salah. Ya, dan tandakan yang tinggal. So, itu cara dia. Baik. Soalan yang ke-6. Mengapa Katipunan melancarkan revolusi Filipina pada 1896? Okey. Adakah untuk menghalang pengaruh komunis atau menghapuskan sistem beraja, menyekat pengaruh Amerika ataupun juga menyingkirkan kuasa Sepanyol? Jadi kalau kamu ingat lagi, okey, di Filipina, kalau katakan cikgu saya tak ingatlah cikgu Katipunan ni. Yang macam mana ni cikgu? Baik, ingat balik revolusi Filipina. Nama-nama seperti apa? Seperti Jose Rizal, seperti juga iaitu seperti Anders, Anders Bonifacio. Jadi so orang-orang inilah, mereka inilah yang telah menubuhkan Katipunan. Katipunan itu sebuah parti ya. Jadi kenapa mereka tubuhkan ini? Ingat balik matlamat Jose Rizal. Okey, untuk apa? Untuk meminta hak Filipina, rakyat Filipina sama seperti hak Sepanyol. Jadi bermakna Katipunan ni nak menyingkirkan kuasa siapa? Kuasa Sepanyol. Itu dia. So, nombor 6 jawapannya adalah D. Macam tu. Okey. Ini cara penilaian soalan satu persatu. Okey. Baik. Ya, betul. Soalan yang ketujuh. Okey, kita tengok soalan yang ketujuh. Maklumat berikut adalah peperangan yang telah berlaku di dunia pada abad ke-20, Perang Dunia Pertama. Apakah faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ini? Alamak, kalau tak tahu ni, kalau tak tahu ni rasanya patut drop dah sejarah. Okey, baik. Tak adalah. Gila kau. Kalau drop sejarah sekarang, memang kau gagal lah kan? Tak dapat sijil. Baik. Faktor yang mencetuskan perang tersebut. Okey. Adakah persengketaan kuasa besar, pembentukan ideologi baharu, atau kegagalan Liga Bangsa-Bangsa, atau ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles? Yang mana satu? Okey. Baik. Jawapannya adalah okey. Sebab saya lupa pagi. Apalah kau ni. Baik, dia macam ni je. Kalau pembentukan ideologi baru, kamu tahu ideologi apa? Kan ideologi fasisme dan juga nazisme kan? Yang ini dalam apa? Ini dalam World War II. Second World War. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa ini pun semasa World War II. Ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles ini pun World War II. Perang Dunia Kedua. Jadi, faktor yang mencetuskan perang tersebut adalah persengketaan kuasa besar. Tapi mungkin kamu akan argue, kamu kata apa? Cikgu, dalam buku dia tulis apa? Persaingan kuasa besar. Well, persaingan juga adalah persengketaan. Persaingan, persengketaan, kan? Jadi kita kata konflik kuasa besar. Lebih kurang lah tu. Jadi nombor 7 jawapannya adalah A. Ya, memang betul jawapannya A. Ya. Baik. So, ini cara kita menilai jawapan satu persatu.
Baik, soalan 7 kita dapat A. Soalan yang ke-8. Bagaimanakah tokoh berikut? Okey, bagaimanakah tokoh berikut mengembalikan maruah bangsa dan negaranya selepas Perang Dunia Pertama? Okey, iaitu dengan apa? Benito Mussolini dan Adolf Hitler mengadakan referendum, memulihkan sistem monarki, membangunkan industri baru atau mengukuhkan angkatan tentera. Yang mana satu? Baik, cikgu tahu ramai juga pelajar sini yang kadang-kadang tak tahu. Cikgu sebenarnya kan, ini bab apa ni? Ini adalah bab yang ketiga, konflik dunia. Konflik dunia. Baik. So, sebenarnya ramai yang ada jawab tapi mungkin tak jelas. Sebab cikgu tahu ada isu kat sini. Isu apa? Saya tak tahu apa itu referendum dan adik kata saya tak tahu apa itu sistem monarki. Itu yang jadi tak pasti. Baik. Kalau korang ada kertas, boleh tulis kat situ. Iaitu referendum tu sebenarnya adalah pungutan suara. Pungutan suara. Baik, adakah Benito Mussolini dan Adolf Hitler mengadakan pungutan suara kepada rakyat? Tak ada. Tak ada. Okey, baik. Monarki. Apa itu sistem monarki? Sistem monarki ialah sistem raja berkuasa mutlak. Baik, Itali dengan Jerman. Ada raja? Mana ada raja? Betul tak? Di situ, kalau kita tahu jawapan dia kan, kita tahu maksud kan. Lah, mana ada raja kan? Jadi, salahlah kedua-duanya. Ya, raja dah mati. Betul. Raja pun dah mati dah turun takhta. Jadi, jawapan yang betul adalah di mengukuhkan angkatan tentera. Dengan menambahkan kekuatan tentera seperti yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Ya, betul. Nampak tak? Penilaian dan juga pemahaman tentang nama-nama konsep-konsep tu penting. Sebab itu referendum tu kena tahu dia. Monarki tu kena tahu apa dia. Supaya kamu tidak salah memilih jawapan. Baik. Kita lihat soalan yang ke-9. 1946. Charles Brooke telah menyerahkan Sarawak kepada British. Bila dah Sarawak ni, ini dah masuk bab yang keempat. Ya, bab 4, era peralihan kuasa British. Lagi. Baik. Lah kau baik. Baik, Charles Brooke. Mengapa beliau melaksanakan tindakan tu? Maknanya, mengapa beliau menyerahkan Sarawak kepada British? Kenapa dia menyerahkannya? Adakah untuk menangani ancaman komunis? Melampau sungguh tak ada. Menghadapi masalah kewangan, melindungi penduduk tempatan, atau memenuhi keperluan ekonomi? Ya, jawapannya adalah ia menghadapi masalah keuangan. Ingat, Charles Vanner Brooke, dia ada 3 masalah. 3 masalah yang menyebabkan dia terpaksa menyerahkan Sarawak kepada British. Pertama, menghadapi masalah keuangan. Kemudian dia juga telah uzur. Ingat uzur dan tua lah. Tidak berupaya lagi untuk menguruskan Sarawak. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, beliau tiada apa? Tiada waris. Untuk menguruskan Sarawak lagi. Jadi dah tak ada waris. Dia ada anak saudara kan? Anak saudara dia Anthony Brooke. Tapi dia pun tak nak bagi pada Anthony Brooke. Jadi, 3 punca kenapa Charles Vanner Brooke menyerahkan Sarawak, iaitu pertama, menghadapi masalah keuangan, kemudian beliau sendiri telah uzur, dan beliau tiada waris untuk mengukuhkan Sarawak ataupun menguruskan Sarawak. So, ini 3 faktor kenapa Charles Brooke menyerahkan Sarawak kepada British. Ya. Baik. So, soalan nombor 9 jawapannya adalah B. Betul. Soalan yang ke-10. Okey, kita lihat soalan yang ke-10 iaitu sumbangan tokoh-tokoh berikut. Terhadap Sarawak. Morsyidi Siddiq, Bujang Suntung, Awang Ramli. Apakah sumbangan beliau terhadap Sarawak? Menentang perluasan kuasa asing, menangani gerakan anti-Jepun, memajukan ekonomi tempatan,
atau menubuhkan cawangan MPAJA? Okey. MPAJA ni tak ada lah kan, melampau sangat. Sebab ini di Sarawak kot. Sarawak mana ada MPAJA kan? Jadi jawapannya adalah apa? Iaitu jawapannya menentang perluasan kuasa asing. Iaitu mereka inilah menentang, mereka inilah yang menubuhkan apa? Kalau kamu ingat lagi, mungkin kamu tak ingat nama-nama ni. Tapi dioranglah yang telah menubuhkan Rukun 13. Yang mana satu lagi nama yang pasti kamu kenal ialah Rosli Dobi. Salah satu lagi kawan diorang ni Rosli Dobi. So semua ini, okey, Awang Ramli, Bujang Sultan, Mursyidin Sirit, semua ni adalah Rukun 13. So Rukun 13 menentang penyerahan Sarawak kepada British. Okey. Baik. Jadi jawapannya adalah A. Boleh faham boleh faham Baik. So itu berkaitan soalan nombor 10 iaitu A. Baik. Soalan yang ke-11. Baik. Maklumat berikut berkaitan dengan sistem ahli. Baik, bila masuk je sistem ahli, okey, bermakna okey, ini telah pun masuk kepada bab yang ke berapa? Ini dah masuk bab yang ke-7. Okey, nampak tak? Dia boleh skip cikgu. Boleh. Yang ini bab yang ini bab yang ke-4. Kemudian dia boleh skip terus kepada bab 7. Boleh. Tapi dia takkan, dia biasanya dia tidak akan balik semula ke bab 5 ke bab 6 tak. Dia akan tu bab 7, bab 8, bab 9, bab 10 macam tu. Gitu. Baik. Tengok soalan nombor 11. Okey. Mengapakah sistem tersebut penting kepada penduduk? Penduduk tanah Melayu. Sistem ahli ini penting untuk apa? Persediaan untuk berkerajaan sendiri, merangka perlembagaan baharu, melaksanakan pilihan raya umum atau membincangkan syarat kewarganegaraan. Sistem ahli kot. Sistem ahli ni sistem yang melatih. Ingat sistem yang melatih penduduk tempatan. Melatih penduduk tempatan dalam pentadbiran. Okey, dalam pentadbiran. Jadi kenapa nak bagi latihan kepada penduduk tempatan ni cikgu? Supaya orang-orang tempatan boleh boleh berkerajaan sendiri. Jadi bolehlah berkerajaan sendiri. Okay, jadi jawapannya apa? Jawapannya adalah A. Persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Baik, so jawapannya A. Merangka perlembagaan baru, ya, ini Suruhanjaya Red. Okey, perlembagaan baru ini Suruhanjaya Red. Melaksanakan pilihan raya umum. Okey, ini adalah kita kata sebagai jawatan kuasa pilihan raya. Ini jawatan kuasa pilihan raya. Dan kalau membincangkan syarat kewarganegaraan, ini banyaklah. Okey, seperti Persekutuan Tanah Melayu, begitu juga dengan perlembagaan persekutuan, banyak. Tetapi jawapan yang nombor 11 ini adalah A. Persediaan untuk berkerajaan sendiri. Right. 12. Maklumat berikut berkaitan dengan usaha yang dilaksanakan oleh pemimpin Tanah Melayu untuk merealisasikan kemerdekaan negara. Apa itu merealisasikan? Maknanya menjayakan kemerdekaan negara. Iaitu jawatan kuasa hubungan antara kaum dan pengajuran persidangan kebangsaan. Ini masih lagi bab 7. Mengapa usaha tersebut dilaksanakan? Mengapa usaha tersebut dilaksanakan? Untuk pengaruh luar yang semakin kuat. Bila ada jawatan kuasa hubungan antara kaum ni, maknanya untuk apa? Kenapa nak dibuat begini? Kerana perpaduan antara kaum tidak mantap. Belum mantap. Tidak mantap. Jadi kena buat jawatan kuasa hubungan antara kaum. So 12 jawapannya adalah B. Jadi di sini kita tengok, okey. Kita faham sekarang ni. Okey, kenapa jawapan dia? Baik. Soalan 13.
Mengapa kerajaan persekutuan membentuk jawatan kuasa pilihan raya bagi Majlis Mesyuarat Persekutuan? Kenapa nak bentuk jawatan kuasa pilihan raya ni, cikgu? Untuk meluluskan undang-undang pilihan raya, untuk mengkaji tentang pilihan raya, untuk menentukan sempadan pilihan raya, atau menjalankan pendaftaran pilihan raya. Yang mana satu? Kalau yang meluluskan undang-undang pilihan raya ini bukan. Okay. Bukan ke? Ke? Mengkaji tentang pilihan raya, menentukan sempadan pilihan raya. Kalau menentukan sempadan pilihan raya adalah jawatan kuasa sempadan. So ini salah. Ini jawatan kuasa sempadan. Adakah menjalankan pendaftaran pilihan raya? Itu Suruhanjaya. Saya lemah agak bab ni. Jadi yang mana satu? Meluluskan undang-undang, mengkaji B. okey, jawapan dia adalah dia kena buat kajian tentang pilihan raya. Jawatan kuasa pilihan raya ni dia kena buat kajian dulu. Daripada situlah kalau kamu ingat, jawatan kuasa pilihan raya ni okey mencadangkan untuk apa? Iaitu kena buat banyak peraturan, kemudian kena memilih, kena buat sempadan, kena tentukan sempadan-sempadan, kemudian kena ada 52 orang ahli MPP yang perlu dipilih. Jadi jawatan kuasa pilihan raya yang mengkaji tentang pilihan raya. So 13 adalah B dan juga kita tengok kepada soalan yang ke-14. Okey, bila ada pilihan raya maknanya ini dah masuk bab yang ke-8. Ya. 14. Apakah peranan Majlis Perundangan Persekutuan MPP yang ditubuhkan selepas pilihan raya? Apa fungsi dia? Mengambil alih pentadbiran, menggubal undang-undang, mengetuai pentadbiran negeri atau menguruskan keuangan negara. Baik, ya betul Faiz. Itu cara pemikiran yang betul. Di mana apakah peranan? Kalau kamu rasa macam tak ingatlah peranan dia, tengok dia punya nama dia, Majlis Perundangan. Perundangan tu datang daripada perkataan undang. Mak kata Faiz kan, perundangan. Begitu. So dia berkaitan dengan undang-undang. Jadi sebab itu jawapannya adalah B. Majlis Perundangan MPP ini sebenarnya adalah untuk menggubal undang-undang atau buat undang-undang. Baik. So 14 adalah B. Okey. Baik. 15. Okey. Gambar berikut menunjukkan ahli kabinet Kerajaan Persekutuan pada tahun 1955. Ahlinya, mengapa kabinet pertama ini penting kepada negara kita? Adakah kerana pertambahan kuasa Pesuruhjaya tinggi? Pertambahan kuasa? Bukan. Penyatuan parti politik? Tu cikgu D. Okey, mengukuhkan kuasa Raja Melayu. Atau juga jawapannya adalah D. Menunjukkan kompromi antara kaum. Baik. So di sini biasanya pelajar dia susah untuk memilih yang ini. Sebab apa? Sebab dia tak tahu apa itu kompromi, cikgu. Kompromi itu sebenarnya bermaksud kat sini iaitu tolak ansur. Okey. Sebenar-benarnya kan, okey, kamu bukan lemah bab ni. Tetapi kadang-kadang kamu tak tahu apa maksud sebenarnya. Bila kamu dah tahu kan, kompromi itu tolak ansur. Iyalah, okey, ada orang Melayu, ada orang Cina, ada orang India dalam ahli kabinet ni. Maka dia menunjukkan tolak ansur antara kaum. Jadi 15 adalah D. So take note, mana-mana perkataan yang kamu masih tak faham lagi, tulis maksud dia. Supaya kamu kekal ingat. Itu cara dia. Jangan biarkan begitu saja. Banyak perkataan baru yang kamu dah dapat hari ini kan. Kompromi, kemudian juga perkataan-perkataan seperti yang tadi kan. Yang tadi tu monarki, ya betul. Jadi penting untuk kamu ketahui tentang maksud-maksud perkataan itu. Baik. Kemudian soalan 16. Gambar menunjukkan Tunku Abdul Rahman dan rombongan diarak
okey, di Bandar Hilir Melaka pada tahun 1956. So ini adalah kita kata ya, okey, ini adalah gambar. Okey, ini bab berapa ni? Rombongan di Arak ni, ini adalah bab yang ke-9. Bab 9 Kenapa peristiwa tersebut penting kepada sejarah negara kita? Sebab di Bandar Hilir, ingat Bandar Hilir Melaka pada tahun 1956. Maknanya inilah pengisytiharan tarikh kemerdekaan. Ingat, bila sampai di Melaka, Tunku Abdul Rahman sebenarnya isytiharkan tarikh kemerdekaan. Bila di Padang Kelab Selangor, itu nak menyambut kemerdekaan. Bezakan dulu peristiwa tu ya. Bezakan dulu peristiwa. Saya berdendam dengan soalan ni harap keluar. Sabar. Ui, soalan pun kau boleh berdendam ni. Hai risau. Baik. Okey. Baik. Jadi soalan 16 adalah A. Okey. Soalan yang ke-17. Gambar berikut berkaitan dengan rundingan London yang berlangsung pada tahun 1956. Ini masih lagi bab 9. So, apakah kepentingan rundingan tersebut? Apakah kepentingan, manfaat, faedah rundingan ini? Okey, adakah pelaksanaan pilihan raya umum? Apa pula Cikgu D. Pilihan raya umum? Tanah air. Ya, okey. Okey. Pilihan raya umum dah lepas dah. Pengenalan kerakyatan Jus Soli. Jus Soli ini diperkenalkan semasa Malaya Union. Lagilah salah. Nampak tak? Jus Soli diperkenalkan semasa Malaya Union lagi. Tahun 1946. Dah lepas lama dah. Ini tahun 1956. Jadi maknanya apa? Okay, iaitu pemberian kemerdekaan tanah air dan juga penubuhan Suruhanjaya Perlembagaan, iaitu Suruhanjaya RIP. Yang ini Suruhanjaya RIP itu Suruhanjaya Perlembagaan. So jawapannya adalah 3 dan 4, iaitu D. Okey, nilaikan satu-satu. Jangan korang careless. Bukan apa. Ingat kita tak nak lagi berdendam dengan kertas soalan sejarah bila kita dah habis SPM. Tak nak. Jadi kalau masa trial hari tu korang boleh lagi berdendam. Sebab ada lagi satu kan SPM. Tapi lepas SPM kan kau dah tak ada masalah dendam. Lepaskan semua dendam. Ya, lepaskan semua dendam di SPM. Macam tu. Okey. Baik, 18. Bantai dia. Raja berikut berkaitan antara terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Mengadakan satu bentuk kewarganegaraan, melindungi hak istimewa orang Melayu. Terma rujukan banyak ada 6 terma rujukan. Ya. Mengadakan satu bentuk kewarganegaraan, melindungi hak istimewa orang Melayu dan menentukan sempadan antara negeri. Menentukan sempadan antara negeri. Menghapuskan ancaman komunis salah. Mengekalkan institusi beraja mutlak lagilah salah. Ingat kita bila nak merdeka kita adalah raja berperlembagaan, bukan raja berkuasa mutlak, bukan. Ataupun mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Mana satu yang lebih betul? Jawapan yang lebih betul adalah yakin je. Sebenarnya terma rujukannya adalah iaitu satu lagi X ini adalah jawapannya D. Mewujudkan kerajaan pusat yang kuat. Kerajaan pusat yang kuat dibantu oleh kerajaan negeri. Itu terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan. Okey. Jadi korang jangan silap. Mewujudkan kerajaan pusat yang kuat adalah salah satu terma rujukan. Okey. Menentukan sempadan antara negeri. Baik, sempadan antara negeri telah dibuat oleh British sejak daripada zaman Malaya Union lagi. Dah buat dah. Kan? Jadi kalau dikatakan menentukan sempadan antara negeri itu, okey, itu di dalam pilihan raya. Iaitu itu menentukan sempadan pilihan raya. Menentukan sempadan pilihan raya itu ya. Itu bab yang ke-8. Bukan bab yang ini ya. Ya dia tempat untuk mengundi, betul.
So, nombor 18 adalah D. Dan soalan yang ke-19, peristiwa penting yang berlaku di Tanah Melayu. Bendera Union Jack diturunkan. Pendapat, apakah yang dapat dibuktikan daripada peristiwa? Berakhirnya pentadbiran British. Ya, bila Union Jack turun, berakhirlah pentadbiran pentadbiran British. Berakhir pentadbiran British, ya. 20. Okey, raja berikut berkaitan dengan bentuk pentadbiran kerajaan Malaysia. Iaitu pentadbiran Malaysia melindungi hak istimewa orang Melayu, dan X. X ialah apa? Negara kita ni republik, autokrasi, monarki mutlak, demokrasi berparlimen. Jawapannya ialah D. Tidak ada dakwa-dakwi lagi. Tidak ada kesangsian lagi. Jawapannya memang D. Kau buat yang lain, sila lucutkan kewarganegaraan anda. Tak adalah. Okey. Republik best ke? Republik adalah negara-negara yang diketuai oleh Republik adalah negara-negara yang diketuai oleh presiden. Ya. Presiden dan mengamalkan sistem demokrasi. Autokrasi sebenarnya adalah pemerintahan yang berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak. Sama ada daripada raja ke, atau maharaja ke, ataupun juga daripada presiden ke. Kalau dia berkuasa mutlak, bermakna itu adalah autokrasi. Kalau monarki mutlak, itu adalah raja saja. Raja berkuasa mutlak. Gitu. Komunis autokrasi ke cikgu? Baik. Komunis sebenarnya dia autokrasi. Sebab dia berkuasa mutlak. Contohnya di Korea Utara, memang segala-galanya ditentukan oleh mereka lah. Dan tidak ada dakwa-dakwi. So, nombor 20 adalah D, iaitu demokrasi berparlimen. Baik. Kemudian kita lihat soalan 21. Takrif kedaulatan. Bila kita tengok takrif kedaulatan itu telah maknanya telah masuk bab yang bab pertama sejarah tingkatan 5. Baik, persamaan takrif tersebut. Semua perkataan ni sebenarnya Kekuasaan tertinggi. ya, kekuasaan tertinggi. Terima kasih banyak. Ya betul, kekuasaan tertinggi. Baik. Dan soalan 22. Maklumat berikut berkaitan dengan lambang-lambang negara kita, Carta Negara, lagu kebangsaan, bendera jalur Kuminang. Kenapa rakyat perlu menghormati lambang negara ini? Mengekalkan kestabilan politik, mengukuhkan patriotisme, memupuk integrasi nasional, atau mewujudkan kemakmuran ekonomi? Jawapannya adalah ya, tak lain tak bukan adalah untuk mengukuhkan patriotisme. Boleh terima tak? Jawapan dia. Dia mengukuhkan patriotisme. Boleh tak? Perlu menghormati lambang negara ini untuk mengukuhkan patriotisme, iaitu mengukuhkan semangat cinta akan negara. Jadi kita perlu menghormati dia. Baik. Ya, betul. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada 23. Korang ni diam aja. Kalau korang ada soalan, tanya. Jangan kau diam aja. Ya, Kayla. Dan juga Aisyah Sofia, Aisyah, Syasha. Jangan kau diam je. Korang nak exam. Baik. 23. Ciri tradisional. Baik Aish. Okay. Ciri-ciri tradisional dalam perlembagaan. Baik Aisyah. Ciri-ciri tradisional dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia. Ciri-ciri tradisional maknanya ciri-ciri yang tak ada kepada negara-negara barat. Iaitu iaitu pemerintahan beraja dan juga kedudukan istimewa orang Melayu, betul? Kewarganegaraan dan demokrasi berparlimen, ini ciri-ciri moden. Ingat itu moden. So 1 dan 4 ini adalah ciri-ciri tradisional. Kita tengok benda tu. Baik. Kemudian soalan 24. Sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen mewujudkan mekanisme
semak dan imbang, check and balance dalam pemerintahan negara kita. Mengapa kuasa pengimbang penting kepada seorang raja? Adakah dapat meredakan konflik pertikaian politik, mengelakkan pertindihan kuasa, meluaskan pengaruh atau mengasingkan kuasa? Meredakan konflik pertikaian politik. Okey, baik. Mungkin. Sebenarnya kalau jawapan untuk kenapa penting kuasa pengimbang ni? Supaya dapat redakan konflik pertikaian politik. Jawapannya adalah A. Sebab kalau pertikaian politik itu di antara ahli-ahli parlimen, menteri-menteri, Perdana Menteri semua kan, itu pertikaian politik. Siapa yang nak settlekan ni? Raja. So, raja kuasa pengimbang kat situ. Itu macam tu. Baik, kalau ada yang tanya, cikgu, yang B ni mengelakkan pertindihan kuasa. Mengelakkan pertindihan kuasa ini adalah berkaitan dengan sistem persekutuan. Iaitu kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri. Jangan korang confuse. Okay. So dia ada apa? Senarai persekutuan, senarai negeri. Supaya tidak bertindih kuasa. So, itu bab lain. Itu bab yang ke depan lagi. Ya. Jadi macam ini masih lagi sistem raja perlembagaan, ini bab 3. Ya, ini bab 3. Terskip bab. Baik. Ini baru masuk. Ini baru masuk bab 4, iaitu sistem persekutuan kan. Ini bab 4. Senarai bersama. Membolehkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri menggubal undang-undang untuk perkara yang sama. Apakah perkara dalam senarai bersama? Perumahan, tanah, keuangan, atau pertanian dan perhutanan? Jawapannya adalah perkara yang sama. Rumah. Ya, jawapannya adalah betul. Jawapannya adalah perumahan. Perumahan. Iaitu perumahan juga dilakukan oleh kerajaan negeri, dan juga dilakukan oleh kerajaan persekutuan. Jadi itu. Kalau tanah ni memang kerajaan negeri, keuangan kerajaan persekutuan, pertanian dan perhutanan kerajaan negeri. Perumahan ni dua-dua. Dua-dua senarai bersama kan. Yes. Okay. Baik. Itu soalan 25, soalan 26. Mengapa Suruhanjaya Kobold bila keluar je dekat pilihan jawapan cikgu? Biasanya keluar apa dekat pilihan jawapan cikgu? Pilihan jawapan cikgu. Apa yang keluar pilihan jawapan? Okey. Baik. Sebab banyak nak hafal untuk senarai bersama. Okey, biasanya yang keluar untuk senarai bersama ni adalah seperti perumahan, seperti juga biasiswa, kemudian juga kebudayaan dan sukan, itu senarai bersama. Itu senarai bersama. Okey, baik. Soalan 26, mengapa Suruhanjaya Kobold penting untuk menjayakan pembentukan Malaysia? Baik, bila disebut pembentukan Malaysia, ini dah dimasuk bab 5. Baik, iaitu penting Suruhanjaya Kobold ini adalah untuk melaksanakan sistem birokrasi barat, menggalakkan perubahan parti perikatan, memujuk Singapura menyertai persekutuan, atau menilai sokongan rakyat Sarawak dan Sabah. Menilai sokongan rakyat Sabah. Suruhanjaya Kobold penting untuk apa? Untuk menilai, untuk mendapatkan pendapat-pendapat rakyat Sabah dan Sarawak nak ke diorang join Malaysia. Okey, baik. Okey, macam-macam lah kau ni Faiz. Okey. Baik, 26 adalah D. Yang ini yang siri lawatan tu siri lawatan tu ya, tapi selepas itu, selepas Suruhanjaya Kobold, Suruhanjaya Kobold dia pergi sekali je. Yang siri lawatan tu yang mana apa? Yang Tunku Abdul Rahman pergi ke Sabah dan Sarawak. Kemudian pemimpin-pemimpin Sabah dan Sarawak datang pula ke Tanah Melayu. Kemudian sekali lagi, itu adalah kita kata usaha-usaha untuk membentuk Malaysia. Kemudian dan selepas itu dah setuju, baru dibuat Suruhanjaya Kobold. Baik.
Baik, kita lihat 27. Malaysia menghadapi cabaran dalaman setelah pembentukan Malaysia. Subtopik berapa? Kubur tu cikgu. Rasanya okey, bab yang kelima subtopik yang mungkin 5.3, 5.3 atau 5.4 macam tu. Ya. 27. Malaysia menghadapi cabaran dalaman. Apakah cabaran tersebut? Ketiadaan pemimpin berwibawa, kekurangan hasil pendapatan, mengukuhkan perpaduan kaum dan menyeragamkan pentadbiran negeri. Jawapannya apa? Jawapannya adalah cabarannya iaitu mengukuhkan perpaduan kaum. Ini cabarannya. Iaitu tentang apa? Tentang isu 13 Mei. Jadi itu cabarannya. Okey. Baik. Soalan 28. Okey, apakah faktor tercetusnya peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei? Faktornya adalah ketidakseimbangan dalam ekonomi, pergaduhan antara kongsi gelap, kebanjiran pendatang asing atau penyelewengan dalam pilihan raya. Ini yang cikgu nak tegur. Kamu tahu tak penyelewengan tu apa? Itulah cikgu cakap. Kalau kamu tak tahu tu kadang-kadang dia menjadi jawapan yang salah. Penyelewengan itu adalah kita kata sebagai salah guna. Sama ada salah guna kuasa lah. Salah guna kuasa dalam pilihan raya. Dan orang itu tidak amanah. Itu penyelewengan. Jadi kita kata sebagai seleweng, salah guna. Jadi adakah berlaku penyelewengan dalam pilihan raya? Tak ada. Tak ada penyelewengan dalam pilihan raya pun. Kebanjiran pendatang asing. Apa hal dengan kebanjiran pendatang asing? Tak ada. Pergaduhan antara kongsi gelap. Ini Kihim dan Haisan. Ini sejarah tingkatan 3. Bukan. Jadi sebenarnya adalah ketidakseimbangan dalam ekonomi. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan dalam ekonomi ni, cikgu? Iyalah. Pada zaman itu kita tahu ada Melayu, Cina dan India. Melayu di desa. Jadi biasanya hidup dengan miskin. Kemudian orang-orang Cina pula hidup di bandar dan mereka kaya. Macam tu, maknanya hidup mewah lah macam tu. Jadi ini yang dikatakan ketidakseimbangan dalam ekonomi. Merujuk kepada suasana-suasana seperti ini. Ya. Jadi itulah faktor tercetusnya. Ya, sebab tidak ada percampuran, tidak ada perpaduan kaum. Ya. Baik. Ya, 29. Okey. Apakah faktor sejarah yang menjadi punca, faktor sejarah yang menjadi punca kepada masalah perpaduan kaum di negara cikgu. kita? Politik berasaskan kaum, pendidikan vernakular, penyebaran berita palsu, penghijrahan imigran asing. Ya, jawapannya adalah ya, politik berasaskan kaum dan pendidikan vernakular. Ini yang menjadi punca kepada masalah perpaduan kaum. Itu jadi punca. Okey, so jawapannya adalah 1 dan 2 iaitu A. Okey. Okey. Ya, betul. Politik berasaskan kaum tu maksudnya adalah politik yang berasaskan kaum seperti apa? UMNO untuk Melayu. Kemudian MIC untuk apa? Untuk India. MCA untuk apa? Untuk Cina. Kan telah politik berasaskan kaum tu. Itu yang sukar menjadi perpaduan tu. Nampak tak? Jadi 29 adalah A. Juga. Sebab time tu dia orang sebar berita palsu untuk jadi batu api. Ya, betul. Memang betul. Penyebaran berita palsu tu. Tetapi itu tidak menjadi punca utama. Punca utama sebelum tu lagi. Punca utama tu sebelum tu lagi. Di mana punca utamanya adalah politik berasaskan kaum, pendidikan vernakular, sekolah-sekolah, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Melayu. Jadi mereka tidak bersatu padu. Jadi bila penyebaran berita palsu tu dia macam spark je.
Menyebabkan pergaduhan 13 Mei. Dia macam ni lah. Kalau korang ingat lagi macam Perang Dunia Pertama. Sebenarnya Perang Dunia Pertama sebab apa? Sebab Pakatan Ketenteraan. Yang kedua, persaingan kuasa-kuasa barat. Yang sebelum tu lagi dah wujud. Tapi dia punya spark dia bila? Bila pembunuhan Archduke Franz Ferdinand. Betul tak? Pembunuhan itu menjadi spark kepada Perang Dunia Pertama. Tapi sebelum tu memang dah ada masalah dah negara-negara tu. Dengan persaingan kuasa barat dan juga dengan pakatan-pakatan ketenteraan tu. Jadi sama juga macam 13 Mei ni. Berita palsu tu hanya spark saja, tapi betul-betul isu dia pendidikan vernakular yang memisahkan, dan juga berkaitan dengan ketidakseimbangan ekonomi yang macam itulah. Baik. So 29 adalah A dan 30 ya. Ada sesiapa yang berkata-kata ke? Baik. 30. Apa? Alamak. Seram aku ni. 30. Okey, apakah matlamat penubuhan institusi berikut? UKM DBP. Menambahkan pusat keilmuan, meningkatkan kadar cilik huruf, memartabatkan bahasa kebangsaan atau menggalakkan kemasukan pelajar asing. Jawapannya, okey. Jawapannya ada clue di situ. Clue dia apa cikgu? Okey, korang tengok Dewan Bahasa. Clue dia bahasa. Dan kenapa dengan UKM pula cikgu? UKM adalah universiti yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu dalam pembelajaran. Jadi jadi sebab itu kena tahu. So jawapannya apa? Iaitu memartabatkan bahasa kebangsaan. Ingat benda tu. Sebab itu cikgu cakap sebenarnya kadang-kadang pelajar tu salah kerana apa? Lalai. Tak tengok betul-betul. Sebab tu kena hati-hati. Baik, 31, mengapakah macam mana nak terfikir macam tu cikgu? Macam nak terfikir macam tu, untuk kita mengelakkan lalai dari Syam. Untuk mengelakkan lalai, paper sejarah dah lama rancang kita lalai, terkorak kau. Suka kau je. Sebenarnya, kelalaian itu apabila kamu membaca soalan tu dengan sekali imbas. Sebab itu penting untuk kamu bulatkan kata kunci. Apakah matlamat penubuhan institusi itu? UKM, nampak tak cikgu bulatkan? Dan Dewan Bahasa, bila kamu bulatkan, kamu akan beri tumpuan tau. UKM, Dewan Bahasa. Sebab kamu bulatkan. Kalau kamu baca, memang kamu akan abaikan. Kalau kamu baca saja, dia akan jawapannya adalah B lah. Sebab kamu tak bulatkan. Tapi bila kamu bulatkan atau highlightkan kata kunci itu, matlamat institusi UKM DBP. Jawapannya C. Sebab bila kamu bulatkan, kamu fokus. Kadang-kadang kita lalai bukan apa. Dalam exam, kita nak beri tumpuan. Kan? Dalam exam kata apa? Senyap. Betul? Solong senyap. Tapi bila kadang-kadang kawan kamu jatuhkan pensel lah, jatuhkan pen, dah distract. Kemudian kawan kamu kat depan tu kan, betulkan dulu, tiba-tiba, betulkan dulu, kamu dah distract. Apa tadi jawapan dia? Banyak distraction dalam exam. Jadi sebab itu perlu kamu bulat-bulatkan supaya tumpuan kamu tidak distract. Tidak teralih. Faham? Cikgu tahulah sebab cikgu pernah jaga exam kot. Cikgu pernah jaga exam, cikgu tahu pula. Jadi ingat, fokus penting. Baik, distract zoom cikgu pula. Tak ada. 31. Mengapakah rukun negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970? Tujuan dia untuk apa? Untuk mengukuhkan perpaduan rakyat. Perpaduan kata kunci dia. Perpaduan rakyat. 32.
Bagaimana kerajaan membaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah dalam dasar pembangunan nasional, iaitu menyusun semula saham bumi putera, memperkenalkan konsep pertanian pintar, meningkatkan tenaga kerja mahir atau memberi subsidi kepada golongan sasaran. Baik, fahami soalan. Dia kata apa? Bagaimana kerajaan membaiki ketidakseimbangan pembangunan wilayah? Maksud ketidakseimbangan tu ialah apa? Ada wilayah yang maju, ada wilayah yang mundur. So, bagaimana untuk bagi balance? Bagi balance kepada kawasan-kawasan itu. Baik, kalau kamu tak tahu jawapan dia, sila guna teknik tembak. Menyusul semula modal saham bumi putera. Apa kaitan modal saham dengan pembangunan wilayah? Tidak. Memperkenalkan konsep pertanian pintar. Pertanian pintar. Okey, B. Felda pertanian pintar. Felda pertanian pintar. Okey. C. Meningkatkan tenaga kerja mahir. Okey. Ataupun juga D. Memberi subsidi kepada golongan sasaran. Jawapannya. Felda agak C. Okey. Jawapannya apa? Guys. Pertanian pintar. Dasar pembangunan nasional. Ada pertanian pintar. Kemudian meningkatkan tenaga kerja mahir. Saya rasa ada. Cikgu rasa ada. Memberi subsidi kepada golongan sasaran. Jawapannya. C. Jawapannya adalah iaitu C. Betul? Meningkatkan tenaga kerja mahir. Dengan memberikan, membuka banyak institut kemahiran. Untuk apa? Untuk membangunkan, memberi ilmu kepada penduduk-penduduk yang menduduki kawasan di kawasan desa. Jadi itu tujuan dia. Baik, dalam poin pembangunan wilayah cakap B, cikgu. Dalam poin pembangunan wilayah cakap B. Okey, konsep pertanian pintar. Mungkin cikgu yang tersilap. Okey, mungkin cikgu yang tersilap. Iaitu pembangunan wilayah ni mungkin sebenarnya merujuk kepada DEB ke, kan? Jadi, kalau kita lihat pembangunan wilayah ni ialah kita kata sebagai kawasan apa ni? Koridor. Koridor wilayah. Koridor wilayah, pembangunan wilayah. Ya. Cikgu pun sakit tekak dah. Baik, sila betulkan. Okey, ya, meningkatkan tenaga kerja mahir ini adalah sebenarnya adalah berkaitan dengan Felda dan sebagainya, dan ini adalah DEB. Okey, ini adalah DEB. Dasar Ekonomi Baru. Ini DPN. DPN iaitu memperkenalkan konsep pertanian pintar. Okey, sila betulkan jawapan kamu. Ya. Cikgu pun kadang-kadang silap dia. Nak cepat pasal. Baik, biasalah tu. Baik. 33. C tu masih DPN. Tak apa, nanti kita semak. Jom. 33. Maklumat berikut berkaitan strategi dasar ekonomi baru. Okey. Membasmi kemiskinan. Bagaimana strategi tersebut dilaksanakan? Membasmi kemiskinan macam mana? Membuka peluang pekerjaan, menyediakan rumah mampu bilik, meningkatkan pengeluaran negara, atau menambahkan pendapatan rakyat. Membasmi kemiskinan. Sudah tentu membuka peluang pekerjaan, betul? Kemudian menyediakan rumah mampu bilik. Membasmi kemiskinan, betul? Adakah 1 dan 2 atau 1 dan 4? Adakah 1 dan 2 atau 1 dan 4? Menyediakan rumah mampu milik. Itu boleh membasmi kemiskinan. Atau menambahkan pendapatan rakyat. Yang mana satu yang lebih tepat? Membasmi kemiskinan. Jawapannya? 33? Okey, jawapannya adalah lebih tepat lagi. Ialah nombor 2 tu naik taraf, betul. Jadi jawapannya adalah B, 1 dan 4. Menambahkan pendapatan rakyat, membuka peluang pekerjaan. Itu dapat membasmi kemiskinan. Ya. Baik. Soalan 34. Pelaksanaan DED dan DPN
telah pun membentuk kawasan perindustrian baru. Apakah peranan kawasan tersebut? Meningkatkan hasil keluaran kilang, membangunkan bandar Menarik bola. kemasukan pelaburan. Menarik kemasukan pelaburan. Kenapa dibuka kawasan-kawasan perindustrian baru? Supaya dapat menarik kemasukan pelaburan daripada luar negara untuk membuka kilang di kawasan negara kita. Jadi itu adalah kawasan perindustrian baharu. Okey, baik. Soalan-soalan tentang DEB, DPN ni, okey, kena banyakkan latihan ya. Sebab cikgu tengok ramai yang confused. Banyakkan latihan. Jangan banyak baca, banyak latihan. Ciri persamaan tokoh-tokoh tersebut. Tan Sri Zahid Ismail, ini senang je. Okey, ini adalah apa? Ini adalah PBB. iaitu mendapat pengiktirafan PBB. Betul. Ini semua tokoh-tokoh yang pernah bertugas di PBB. Betul. 36. Tujuan Malaysia mengadakan hubungan luar dengan negara berikut. Iaitu Commonwealth, OIC dan NAM. Iaitu untuk adakan pakatan ketenteraan. Pakatan ketenteraan ini melampau sangat. Tidak. Mengukuhkan ekonomi, menjamin keselamatan atau juga memantapkan struktur pentadbiran. Jawapannya adalah 2 dan 3. Okey, untuk mantapkan struktur pentadbiran ni tak perlu join mana-mana hubungan luar pun, kan? Jadi kukuhkan ekonomi, jamin keselamatan. 36 adalah C. 37. Afrika Selatan amalkan dasar apartheid. Mengapa Malaysia menentang dasar tersebut? Hapuskan dominasi ekonomi, mengamalkan diskriminasi kaum, mengamalkan dasar komunis, menolak pencerobohan wilayah. Jawapannya adalah, Malaysia menentang dasar itu kerana dasar itu telah mengamalkan diskriminasi kaum. Okay. Diskriminasi maknanya mengasingkan hak. Mengasingkan hak kaum. Dan apartheid ni mengasingkan hak kaum mengikut warna kulit. British biasa. British tu biasa. Baik. 38. Bab berapa ni cikgu? Okey, kalau bab apartheid ini, okey, ini adalah daripada bab yang ke-9, iaitu dasar luar. Ini bab 9, dasar luar. Ya. Dasar luar. 38. Berikut adalah maklumat berkaitan dengan kerjasama antara negara ASEAN, skim keutamaan perdagangan. Apakah langkah yang dilaksanakan melalui skim tersebut? Iaitu penggunaan mata wang ASEAN. Mana ada mata wang ASEAN? Tak ada. Tak ada. Pemotongan cukai barangan, pembayaran tarif secara pukal ataupun Pemotongan cukai barang. okey, pelaksanaan cukai produk digital. Baik, jawapannya adalah B, pemotongan cukai barangan. Boleh terima tak? Pemotongan cukai barangan. Okey, ini langkah skim keutamaan perdagangan di antara negara-negara ASEAN. Ya betul, 38 adalah B. Okey. Memang ada usul macam tu Faiz. Cuma kita belum kukuh lagi. 39. Kempen anti minyak kelapa sawit. Bila kempen anti minyak ini adalah bab 10. Okey, yang dilancarkan negara maju secara tidak langsung menggugat ekonomi negara kita. Mengapa negara maju melaksanakan kempen ini? Okey, iaitu kerana ia menyaingi minyak kacang soya. Yep. Dan soalan terakhir bab iaitu bab 10. Senarai berikut berkaitan NGO yang mewakili suara Malaysia di pentas dunia: Aman Palestin, Muslim Care dan MAPIM. So, apakah sumbangan NGO tersebut? Sumbangan dia, menubuhkan organisasi negara Islam, menyalurkan pelbagai bantuan, kukuhkan hubungan diplomasi, melaksanakan sistem kewangan Islam. Jawapannya B, menyalurkan pelbagai bantuan. Okey. So, cikgu tahu kamu dah praktis latihan-latihan ini di rumah. Okey, so cikgu harap kamu semua dapat jelas tentang
okey, tentang soalan-soalan ini dan juga bentuk-bentuk soalan yang telah pun kita bincangkan tadi supaya kamu lebih memahami, oh